Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita baca intisari pengajaran senarai ibrah, ringkasan daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil. Hari ini kita sambung intisari ataupun pengajaran keseluruhan yang kedua, yang ditulis, disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hendaklah kita berpegang teguh dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidah yang telah menjadi pegangan para sahabat, tabi'in dan para ulama, baik salaf maupun khalaf, yang datang silih berganti dari waktu ke waktu, kerana golongan ini sahajalah yang akan selamat dan akan memasuki syurga. Golongan yang lain daripada mereka akan menjadi penghuni neraka. Baik, daripada hadis yang dibaca, maka pesanan Syekh Ahmad Fahmi dan pesanan para ulama kepada kita dari sudut akidah, hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini isu hangat, isu hot, isu hangat sehari dua. Secara umumnya akidah ahli sunnah wal jamaah ini ada dua golongan. Yang pertama disebut sebagai salaf ataupun akidah salaf. Yang kedua akidah khalaf. Mudah ya, tak ada apa pun, mudah ya. Dan dua-dua itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Salaf dengan khalaf itu dua-duanya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ghalibnya, kebiasaannya, mereka hanya berbeza pada pentafsiran ayat-ayat dan juga hadis mutasyabihat. Ada dengar mutasyabihat? Lawan dia adalah ayat muhkamat. Mutasyabihat ini kalau terjemah ke bahasa Badal Wahab, ayat-ayat yang orang awam kalau baca sekali lalu jadi keliru. Gitu. Contoh, maklum sama dah, duk balah sama-sama dah. Bukan balah, wana selisih. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ayat-ayat yang cerita muka Allah, tangan Allah, Allah di atas arasy dan sebagainya itu, ulama bincang khusus dalam bab hadis dan juga ayat mutasyabihat. Yang menjadi perbezaan kaedah di antara ulama salaf dan ulama khalaf. Salaf ni siapa? Salaf, ada satu istilah yang masyhur disebut salafus soleh. Aja dengar tak dia? Salafus soleh dipanggil golongan salaf. Golongan salaf ini adalah mereka yang hidup semenjak zaman Nabi
sehinggalah abad ataupun kurun ketiga, kalau nisbah pada tahun, sampai ke tahun 300 Hijrah. Jadi kalau sebutnya zaman Nabi sehinggalah tahun 300 Hijrah, itu disebut generasi salaf. Generasi siapa? Salaf. Adakah semua salaf itu soleh? Tidak semesti. Sebab Abu Jahal pun hidup zaman tu. Boleh? Abu Jahal pun hidup zaman tu. Jadi tidak semua salaf tu soleh. Tetapi ada istilahnya salafus soleh, golongan yang hidup sejak zaman Nabi sehinggalah tahun 300 Hijrah dipanggil salaf. Yang hidup selepas itu dipanggil khalaf. Kalau kita ambil beberapa nama, siapa yang masuk dalam golongan salaf? Yang ulama-ulama yang masyhur, antaranya imam mazhab fiqh yang 4 yang masyhur, Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dia lahir tahun 80 Hijrah. Tahun berapa? 80 Hijrah. Jadi salaf. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dia lahir tahun 80 Hijrah. Dia ulama salaf. Imam Maliki, dia lahir 93 Hijrah. Itu ulama salaf. Imam Syafi'i, dia lahir tahun 150 Hijrah. Itu ulama salaf. Itu ulama salaf. Imam Hambali, dia lahir 164 Hijrah. Itu ulama salaf. Siapa lagi yang duduk sehari dua ni? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari, dia sebut pengikut dia dipanggil Asy'ariyah. Asy'ariyah dari Asy'ariyah tu. Dia lahir tahun 240 Hijrah. Itu salaf. Boleh? Jadi tu sebut nama-nama itu, maka ulama-ulama dia takrifkan siapa salaf itu, iaitu mereka terdiri daripada para sahabat Nabi dan tabi'in dan juga tabi'in. Tak payah mana ni, istilah ni tak mana ni, mudah ya ni. Jadi mereka itu, siapa salaf itu? Tadi sebut dah yang pertama, daripada zaman Nabi sampai tahun 300 Hijrah. Siapa daripada zaman Nabi sampai 300 Hijrah itu? Generasi pertama adalah generasi sahabat. Generasi sahabat, sebutlah nama sahabat sahur-sahur, Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebagai semua itu adalah sahabat. Jumlah mereka ramai. Banyak riwayat cerita, kalau mengikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ambil jumlah sahabat yang Nabi buat masa Nabi SAW melakukan haji wida', haji yang terakhir di tahun kewafatan Rasulullah. Masa Nabi menyampaikan khutbah wida' di Arafah, sahabat Nabi yang ada ketika itu, ada yang mengatakan jumlah mereka 140,000 orang. Itu maknanya generasi salaf daripada kalangan sahabat. Generasi salaf yang kedua adalah generasi salaf daripada kalangan tabi'in. Tabi'in ini mereka yang tidak bertemu dengan Nabi, tetapi mereka bertemu dengan siapa? Dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hanafi, walaupun dia lahir tahun 80 Hijrah, dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat Nabi. Maka Imam Abu Hanifah ini adalah tabi'in. Boleh? Kena faham tu, biar kita mana pening salah qalah. Mau kita duduk orang awam ni, bila duk balah isu-isu akidah dan sebagainya, mana salah qalah Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian pening otak ikut dia lah kali. Lah kali ikut dia. Kalau kita ada hidup kita, pagi nak makan nasi kerabu, hari nak nabah hutan, lohor nak mari sejik pula, asal nak menerah meta, pas petang nak pergi jogging, ngalah nak mari sejik pula, nak balah ikut dia. Tapi kita mari belajar ini faham sikit-sikit, tak payah balah. Sepatutnya khilaf itu bawa rahmat, patut jadi mudah. Tapi jadi koho payah, jadi koho bening. Kalau siap-siap pada luar saja balah tak apa. Ni hak balah peringkat mufti.
Bila peringkat mufti balah, apa kita jadi mana? Orang itu sebut gajah belaga. Kepik tengah kan ya, kepik tengah. Tak kau apa sebut? Kancing kau pelandu. Tak kira lah. Tengah dah gajah 2 ekor besar. Duk tengah kecil. Tak kau kepik celah tu kan. Jadi bila kalau sama-sama kita kokai kodak kita, lepas tu minum air sekali. Masalah bila peringkat atas tu balah, bahkan dalam bab bukan bab biasa-biasa. Dulu balah bab kunut-kunut boleh kira lagi. Ni balah bab akidah ni benda besar. Sampai tahap menghukumkan orang itu dengan satu gelaran yang cukup dahsyat. Dengan perkataan mujassimah, dengan perkataan musyabbihah, sampai kepada menghukumkan jatuh kufur. Oh, na'udzubillah, dengar seriang. Jadi perkara itu perkara besar. Jadi faham pagi ni faham tu. Waktu nak wan ada. Ni ya disebut bila tanya tok guru, lagu mana gak weh tok guru lagu Nilo ni, dia kata kita hidup zaman fitnah. Akhir jawab kita. Tahu dia jawab kan? Dia kata kita hidup zaman fitnah. Jadi kita nak jawab kan? Begitu jugalah. Sampai tahap bila dah level yang kita harap pada dia itu menyelesaikan masalah, tetapi dia menjadi orang awam menjadi semakin pening. Mana kita belajar reka-reka, insya-Allah taala ada sedikit kekusutan mudah-mudah boleh terungkai. Siapa salaf tadi? Golongan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sahabat faham? Disebut pada nama, itu nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan ratusan ribu lagi sahabat Nabi yang lain. Kalau sebut nama besar, siapa masuk dalam tabi'in? Itu sebut tadi Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dia lahir tahun 80 Hijrah. Dia tak ada temu dengan Nabi, tetapi dia ada temu dengan sahabat-sahabat Nabi. Maka golongan yang bertemu dengan sahabat ini dipanggil tabi'in. Kemudian generasi selepas itu bermula daripada, kalau sebut nama imam yang 4 tadi, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Asal al-Ash'ari. Start daripada Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hanbali, Imam Hanbali sampai kepada bawah itu, mereka tidak bertemu dengan sahabat. Mereka dah bertemu dengan tabi'in. Jadi golongan generasi itu dipanggil tabi'in. Dan selagi mana masih berada dalam lingkungan 300 Hijrah, 299, 298, 29 apa ke bawah lah, maka generasi itu dipanggil salaf. Boleh tak mudah itu. Maka dari sudut akidah, mereka berpegang dengan akidah salaf. Ghalib mengikut kaedah kefahaman kita yang biasa. Salaf ini mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wallahu a'lam. Allah bersemayam di atas arasy. Wallahu a'lam. Jadi diserah makna itu kepada Allah Ta'ala. Boleh? Yang khalaf ini pula, kerana pelbagai faktor sejarah dan peristiwa, maka ulama yang hidup selepas itu nak memahamkan masyarakat ketika itu, mereka ambil jalan untuk mentakwilkan ayat mutasyabihat itu. Bila sebut Allah Ta'ala turun, maka yang turun adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Bila sebut Allah Ta'ala di atas, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Itu mereka mentakwilkan ayat itu. Dalam istilah ilmu dipanggil takwil wa tafwid. Waktu kita cakap 4 hari dah nak faham, biarlah, tak apalah. Dia tafwid maknanya dia serah makna pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi kita nak mana? Sebenarnya kalau ikutnya, dua-dua itu adalah betul. Sama ada salaf ataupun khalaf itu, dua-duanya adalah di bawah akidah ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya begitu. Tetapi mari ujung ke dia ini, ada internet, ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok, jadi kau pening. Mula tak ada apa-apa mula. Sebab tu saya kata kita
hok hidup dua zaman. Zaman tak ada internet dengan zaman ada internet. Hok lahir tahun 2000 ke atas dia tak ada hok tu. Dia celik mata telefon di tangan dah. Jadi kita ni umur 50 kat 50 lah kata-kata ni, kita hidup dua zaman. Kau dah. Kau celik mata mula ada internet. Tak ada. Telefon pun tak ada. Dulu mana ada internet masa tu tenang, tak ada apa-apa. Fitnah akhir zaman. Orang ngaji banyak sumber, semua jadi pandai belaka. Habis jadi bijak belaka. Nak komen komplain habis segala benda. Jadi otak jadi selalu. Bahkan dari sudut positifnya, ilmu semakin berkembang. Kalau kita gunakan medium itu dengan baik, dia tak ada masalah. Tapi dia masuk benda tak comel, menyebabkan masyarakat jadi berpecah belah di atas perkara khilaf yang sepatutnya memudahkan urusan, tetapi jadi serabu. Kedok. Bagi kebanyakan manusia, kebanyakan orang dia senyum, okey, alhamdulillah, dua-dua okey. Tapi bagi sebahagiannya masing-masing mempertahankan pendirian, akhirnya berpegang dengan satu pegangan, aku betul, kamu salah. Jangan. Bukan kata aku betul, mu betul juga. Kalau gitu tak apa. Ni dak aku betul, mu salah. Bila kata aku betul, mu salah, masing-masing pertahankan di apa yang dia dakwa itu betul. Jadi orang lain itu salah. Ada masalah bila tanya tok guru mana, dia kata apa? Inilah kita hidup di akhir zaman. Mana? Itu kan. Maka dia kata peganglah kita. Akhirnya kita orang awam jadi pening. Tak tahu hak mana sah hak betul. Batu hak duk ngaji sangat masuk kat tok guru ni, pegang hak ayat tok guru ni taksub. Perkataan tok guru ni pegang belaka, hak orang lain kata salah habis. Time masuk kau ni pula dia kata tok guru dia kata pegang belaka, hak ni kata salah habis. Jadi wujudlah dua kelompok yang disebut sebagai salaf dan khalaf. Yahudi, Israel dia serai tak kira Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah tak peduli dia serai apa dia bunuh semua. Kita duk balah Sunni balah dengan Syiah. Asy'ariyah hak tu hak besar hak dunia, hak Malaysia, hak Asy'ariyah Maturidi duk balah rasa lagi. Mari Israel dia serai dia fikir mun Sunni ke Syiah, dia tanya, dia tak tanya, dia pun habis. Dia tak peduli. Akhir manusia tak tahu mana satu sebenar musuh yang sebenar, duk balah sama sendiri. Tak selesai sampai ke bila-bila. Yang senyum, ketawa, tepuk tangannya siapa? Musuh-musuh Islam. Nah, itu bala akhir zaman. Jadi kata Syekh ini pegang molek lah, dia kata pegang molek. Baik salaf maupun khalaf yang datang silih berganti daripada waktu ke waktu. Jadi salaf ini dan khalaf ini dia mari sama, dia tak berhenti. Salaf selesai dah salaf. Hak khalaf ini mati, mari masuk. Sebab kita sebut kalau istilahnya tabi'in, tabi'in, pas bila nak berhenti? Dia tak berhenti. Maka dia silih berganti sampai bila-bila. Maka kata Syekh Ahmad Fahmi, kenapa perlu berpegang dengan dua golongan ini? Kerana golongan ini sahajalah yang selamat, yang akan memasuki syurga. Maka selain daripada ahli sunnah wal jamaah tadi siapa? Sebut nama hak sesat tu. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, senara ulama senara sampai 70. Ada senara sampai beratus yang tidak termasuk dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Cuma dia kata golongan yang lain daripada mereka akan akan menjadi penghuni neraka. Cuma kita belajar pagi ni faham molek. Walaupun mereka itu yang sebut kata selain daripada ahli sunnah wal jamaah tadi dikatakan disebut menjadi penghuni neraka, mereka masih lagi Islam. Kena faham molek, jangan tak paksa. Dia hanya tidak bertepatan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Jangan menghukumkan kafir.
Nak faham molek tu kerana kita sebut dah hari tu. Bila Nabi sebut siapa-siapa yang dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala. Hadis yang keberapa? Depan ni pengajaran yang kedua ni, hadis depan. Siapa-siapa dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala, dia hidup di satu zaman, maka dia akan melihat khilaf yang banyak. Bila dia hidup panjang umur, dia akan melihat perbezaan yang banyak. Maka ketika itu berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sebut uddu alaiha bin nawajizi. Maka uddu ni kekoh-kekoh, gigitlah perkara itu dengan gigi gerahammu. Kalau kekoh depan takut cabut, orang cabut. Kekoh gigi geraham, kacik kuat, orang tarik tak bergerak. Kekoh dengan gigi gerahammu, kata Nabi. Maknanya pegang semoti, pegang semoti. Walaupun begitu, ulama sebut hadis yang kita baca yang baru, kedia-kedia baru ni, umatku berpecah kepada berapa? 73. Berapa masuk syurga? 1. Berapa masuk neraka? 72. 73 puak yang berpecah itu ulama bagi dah, kerana umat Nabi ini terbahagi dua. Satu dipanggil ummatul dakwah, satu dipanggil ummatul ijabah. Mudah cerita kok bahasa kitanya adalah, satu dipanggil golongan yang tak terima dakwah Nabi, kafir. Satu golongan yang menerima dakwah Nabi, Muslim. Mudah bagi kita. Satu kafir, satu Muslim. Yang berpecah 73 puak tu, hak Muslim ke hak kafir, kau campur dua-dua. Nak faham tu ulama dari segi tafsir hadisnya, yang berpecah 73 puak itu adalah hak Muslim tu, hak Islam. Hak kafir tu tubik dah tubik neraka, hak tu mati masuk neraka tak tubik. Hak pecah 73 puak tu Muslim, hak Islam dah tu. Jadi walaupun mereka masuk neraka, mereka masih Muslim. Arti akidah ahli sunnah wal jamaah berpegang mana-mana orang atas muka bumi ni ada la ilaha illallah dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, dia akan masuk syurga. Betul? Cuma dosanya, kesilapannya, maksiatnya atau buat atas dunia menjadi asbab dia masuk neraka. Tetapi dia masuk neraka dalam satu tempoh yang ditentukan oleh Allah, akhirnya dia tubik. Akhir ceritanya adalah dia ada la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Cuma masuk neraka dulu. Macam mana ni? Bukan ahli sunnah wal jamaah, maka dia kata golongan lain akan menjadi penghuni neraka. Soalnya dengan molek ni kita kena ambil fakta dengan molek. Adakah mereka orang-orang yang duduk mendakwa dan dikatakan duduk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka tak buat dosa? Faham molek tu? Dia kata ahli sunnah wal jamaah ni, adakah mereka tak berdosa? Maya belaka cukup kak, puasa sebagainya cukup belaka, tak ada deki kat orang, ada juga berdosa. Jadi semua golongan itu ada golongan yang berdosa. Cuma akidah ini dari sudut nak bagi satu bagi, disebut akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang selamat ia akan masuk syurga. Habis itu. Boleh poin-poin itu. Baca laju sikit lama. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga, hendaklah kita berusaha mencari ilmu pengetahuan. Hendaklah kita berusaha mencari ilmu pengetahuan agama, terutama ilmu-ilmu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni ada 3. Satu, ilmu fardu ain akidah. Yang kedua, ilmu fardu ain fiqh. Yang ketiga, ilmu fardu ain tasawuf. Wajib bagi atas tiap-tiap individu belajar ilmu fardu ain. Itu perkara dulu, wajib. Tok laki wajib, bini wajib. Itu kita cerita dah hari tu. Wajib bagi isteri belajar, perempuan.
Siapa-siapa yang sudah akil balik wajib belajar. Ayah wajib belajar, mak wajib belajar, anak wajib belajar atas jalan fardu ain. Dia bukan boleh wakil atas serumah seorang belajar, orang lain tak payah. Bukan. Isteri, suami wajib ajar isteri. Kalau tak pandai ajar, eret. Atas pergi belajar. Eret takut bunyi kasar. Pergi belajar tu. Tok lelaki, weekend jap muda. Tua kau weekend. Pergi belajar tu. Aku tak pandai nak ajarmu. Suruh belajar. Tak belajar itu selesai masalah bab suami tanggungjawab suruh. Kalau sekiranya kita sebut dah itu, kalau sekiranya di akhirat nanti isteri akan menyalahkan suami, malaikat Allah katanya dalam proses hisab, ini cerita bukan di dalam kubur ni, cerita di mahsyar hisab. Allah tanya, "Wana mu tak pandai fardu ain?" Contoh. Maka bini akan kata, "Tok laki tak ajar." Ketika itu disebut oleh Nabi dan ayat Quran pun sebut masing-masing manusia akan menyalahkan manusia lain. Bukan menyalahkan orang jauh-jauh. Bini akan salahkan suami, anak akan salahkan ibu, anak akan salahkan ayah, abang akan salahkan adik. Dia makin nak cari jalan lagu mana nak selamatkan diri. Bahkan di peringkat awal tu pakak lari tak sejumpa belaka dengan adik-beradik, dengan mak-mak, dengan ayah-ayah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pakak lari habis, anak lari daripada pok lari daripada anak, bini lari daripada tok laki. Lo ni tak ada tok laki sehari pening, tak ada bini sehari pening. Di akhirat lari mutalikah. Ustaz rekod dak ayat Quran sebut. Lari habis. Pakak tak sejumpa, takut dijadikan tempat untuk dipersalahkan di akhirat. Bapa mu tak reti, dah mu tak ajar. Soalnya adalah bila perkara itu berlaku dihisap nu, lah ni tak apa lagi boleh jawab. Di akhirat nu, orang yang tidak belajar itu tidak akan selamat. Dia hanya boleh kata saja, "Kenapa kamu tidak pandai?" Allah tanya contoh kepada isteri. Dia kata suami tidak ajar. Soalnya adalah, adakah isteri itu selamat? Tidak. Cuma suami tadi berdosa kerana tidak ajar. Seorang anak yang akan kata kamu tak pandai apa-apa, dia akan salahkan mak dan ayah dia. Ayah saya tak ajar, tak ayat bersekara pun. Mak saya pun tak ajar, dia tak ayat kawan satu. Adakah budak itu selamat? Tak selamat. So ayah katanya, ayah mak tak ajar, apa pun tak belajar dengan orang lain. Tapi mak ayah tetap berdosa kerana tak ajar anak dia. Kalau contoh lain kita mudah, ibu ayah wajib menyuruh anaknya sembahyang ketika usia 7 tahun sampai umur 10 tahun. Ni contoh mudah. Budak umur 8 tahun dia belum balik walaupun dia sudah mumayyiz. Budak anak kita, cucu kita umur 8 tahun, dia tak mai zuhur, dosa ke dia? Tak. 9 tahun dia belum balik, dia sudah mumayyiz tapi belum balik, tak wajib sembahyang. Tapi di peringkat ayah wajib suruh. Tiba-tiba dia kata, "Apa tebin suruh budak ni? Bukannya wajib dia sembahyang." Bukan. Suruh itu wajib. Mana-mana ayah ibu yang tak suruh anak dia sembahyang, walaupun anaknya itu belum wajib solat, ayah ibu berdosa. Kerana perintah Allah Ta'ala ketika itu adalah suruh. Tiba-tiba anak tidur pukul anak umur 8 tahun, 9 tahun tidur hari Jumaat satu tak segera. Biar ayah tidur, siap dia. Bangun-bangun pukul 9 budak tu. Suruh sembahyang, wajib tu mak ayah tu. Kalau dia sembahyang, dia tak sembahyang, dosa dia tak dosa kerana dia belum balik. Jadi sama je. Jadi dia kata Syekh ini wajib kita belajar ilmu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain. Berapa ada pecahan? 3. Yang pertama ilmu fardu ain akidah. Belajar asas-asas ya. Masuk dalam bab ilmu fardu kifayah akidah, itu biar orang alim je belajar.
Dia nak berhujah dengan nak menolak fahaman-fahaman yang sesat itu. Kita qadar kita belajar untuk kita buat amal, betul, tak apalah. Makna selesai ilmu fardu ain. Kalau niat belajar nak berdebat dengan orang, belajar tu salah dah. Aku belajar ni kira aku nak debat dengan dia ni. Niat belajar tu tak betul dah. Qadar kita belajar, qadar kita nak buat amal. Ilmu fardu ain fiqh ibadah. Ibadah apa kita nak buat? Bab sembahyang, ngaji ibad dia. Ni balah tak sesat. Balah tak mari sejid. Ki balah sembahyang, menegur sembahyang atas kursi. Balah dua-dua tak mari sejid. Bukan orang pada luar, orang di sana. Jumpa dah. Ni kisah benar. Saya tu mayat atas kursi, dia tegur. Tak kena mayat. Saya wayak, saya kata, kita belajar ilmu fardu ain fiqh. Jangan sibuk nak tegur orang. Qadar kita belajar untuk kita buat amal. Kalau kita memilih untuk tegur orang, tegur molek. Tak apa, bukan salah. Tapi tidak wajib kita tegur itu. Belajarlah apa pun. Contohnya ilmu fiqh itu buat hari-hari fardu ain fiqh ibadah itu. Paling ringkas dan selesai masalah kita, belajar untuk kita buat amal dengan betul. Tegur benda-benda yang luas ruang ijtihadnya lagi dahsyat. Semaya takhussi ni terlalu luas hukum dia kerana pelbagai ijtihad. Akhirnya ambil YouTube, dia post YouTube dalam grup. Mula-mula dia tegur dulu, tak tahu lumayan. Habis tu jawab pula. Petai kat kan nak arah, dia ambil video, dia post dalam tu. Mu tengok ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri ajar gini. Padahal semaya takhussi tu hukum tak serupa. Tengok uzur seseorang itu tidak sama. Mumpah waktu dia ajar kepada orang tu uzurnya begitu. Ni uzur lagu lain. Tadi mula-mula ada jalan, tadi. Saat ni nak duduk baru sakit saat ni, mana tahu. Tak apa lagi waktu, tak apa lagi. Tapi tegur tu tak kena. Maya tak betul, tak sah. Sedap. Akhir balah sama-sama orang sejid. Kalau tak mari sejid tepuk tangan. Pergi sejid saja balah kata. Nauzubillah, ni otak akhir zaman bahaya. Lepas tu jangan rasa kita pandai. Pandai tak apa. Berasa pandai tu dosa besar. Pas berasa pandai tu royak pula kat orang, aku pandai, tegur orang tak pasal-pasal. Tegur pula caranya salah. Banyak cerita. Sejid dia tahu kan. Sejid dia tahu. Jadi wajib belajar ilmu fardu ain. Masa ni belajar lagu mana sembahyang ketika uzur. Lagu mana sembahyang kalau kaki tangan berbalut. Kena ngaji dah dalam ni. Lagi kalau mana sembahyang kalau ada jarum masuk tu kena masuk air drip kau panggil. Drip. Mana doktor nak seming ni? Orang ngaji dah ni sebelum doktor seming tak tahu. Amun ambil wuduk dulu. Selesai dulu urusan mazhab Syafi'i. Ni dok balah Asy'ariyah Maturidiyah berapi lekong tak ada pasal-pasal, bukan bidang dia. Kok dia lah waktu suka pada waktu guru dia. Tapi bukan kata salah. Kalau kita pandai dah tak apa. Masalahnya hak ni tak sesat fardu ain dok bincang benda bukan bidang kita. Ambo tak guru contohnya, mu ni seduk bincang kose-kose. Bila 1 sampai 10 ku Arab bertukar. Tis'atu ngasih tatung tukar seumur, tis'atu ngasih tatung 9 dengan ni. Hak tu tak cakap ulang. Tu tak bila apa 20 lagi tu. Nak tak 20 wa 20 70 wa 70 tak erti waktu duk balah berapi. La ilaha illallah. Baca senyum kata budak ni gapolah. Pening. Mana boleh tanya tu guru mana ni tu guru tak dia jawab tadi. Inilah zaman fitnah. Jaga molek lah. Ngaji ilmu fardu ain. Sesama masalah tu. Sa-sa-sa. Atene buat amal sujud pun kena. Rokok pun kena. Kalau kita maya takhussi pun kita yakin dengan ilmu kita. Aku ngaji gini. Dia tegur tu betul tapi bukan atas kawan, atas orang lain. Betul lah tu. Ni ngaji je. Ya pesan molek ni. Kemudian dah selesai ilmu fardu ain, selesai habis, kemudian disusuli pula dengan ilmu fardu kifayah. Tak apa dah tu. Sagi agar bak kita tahu. Kalau kita tak sihat, kita sakit,
Kita tahu kita sakit gapo. Pergi farmasi orang akan tanya nak beli ubat gapo. Kita sakit kepala, beli ubat sakit kepala lah. Ubat sakit kepala ni kata ni. Tiba-tiba pergi beli ubat luka. Jangan terus lah. Bagi ubat gapo? Tahu nak beli ubat gapo, dah bagi ubat gapo. Ni orang jual. Kita tahu sakit kita. Begitu juga dengan ilmu. Kita tahu gapo kita kurang. Kau tak tahu, kau pakai benda gitu. Kita tak reti bab gapo. Ngaji bab tu lah. Ngaji bab yang kita tak perlu. Kan masalah besar jadinya. Aku beri contoh hari tu. Di satu surah, orang tua, minta maaf, gua ada orang tua belakang. Di masjid surah ni, orang tua. Orang tua. Baru nak start ngaji. Baru nak start belajar ilmu. Nombor 60 lebih. Baru nak start kenal sejid surah. Tiba-tiba masuk ke sejid surah, pergi masuk belajar ilmu Tarannum. Saya kata, buat gapo? Bukan salah. Tahu salah pun ustaz, tak salah. Pergi ngaji ilmu Tarannum, dia umur 60 lebih. Nak buat geria. Tak perlu dah tu. Sesuka budak-budak pondok ya waktu tu. Kita dah baru nak start ngaji. Kecuali kita alim belakang dah, tak apa. Pandai ni fiqh maya, erti belakang dah. Ngaji kita nak buat amal tu dulu. Tarannum biarlah, tak wajib pun kita ngaji. Kamu ustaz, ngaji Tarannum pun salah. Bukan, tak kena tepat. Bukan masa tu nak ngaji benda tu. Kecuali jak mula ngaji reti belakang fiqh ni, ilmu fardhu ain selesai belakang dah. Kita nak comel baca Quran kita ustaz ni. Tajwid beres dah, tajwid selesai dah, comel ngaji wakhraq urus comel dah. Baru ngaji Tarannum okeylah. Nak takut Tarannum dulu. Kan tak kena tu. Tok guru ngajar salah dia, muka dia mari duduk ya ajar. Kita sakit gapo, kita tiba-tiba ambil ubat lain, kan tak kena jadi dah. Lepas tu habis dah ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah. Kerana apa dia buat kesimpulan gini ni? Kesimpulan ni apa? Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi depan-depan hadis, mencek balik itu bukan nak ulang kaji. Nabi sebut satu hari ilmu akan diangkat. Ilmu akan diangkat ini biqabdil ulama, dengan matinya orang alim. Maka sebelum mereka mati dan ketika mana mereka masih ada, belajarlah dengan mereka. Ada orang bila ada ulama-ulama mati dah dia tu. Tak ada dah tok guru. Masa dia ada mau belajar ke tak? Masa dia ada mula mau belajar ke tak ke dia? Tak ada, baru sibuk. tak ada, baru ngeluh mati dah. Dan masa dia ada mula belajar ke tak? Kau dah tak belajar dengan dia tu tak apa lagi, belajar dengan tok guru lain. Kutuk hina berapi masa hidup. Akhirnya mati tak ada dah. Dan dia pergi bersama dengan khazanah ilmunya yang banyak. Bukan dia pergi saja-saja. Kalau kita mati tak apa, kita peduli. Ulama mati dia bawa dengan ilmu yang ada pada dirinya. Suatu kehilangan besar bagi manusia. Maka Nabi kata, disebut oleh Nabi, ilmu akan diangkat biqabdil ulama, dengan matinya orang alim. Maka ketika mereka masih ada, belajar dengan mereka. Dan sebut tadi kita kena kenal kita. Orang jahil yang tidak tahu dia jahil, bahaya besar. Kalau orang jahil tapi dia tahu dia jahil, itu dia sedia untuk belajar, tak apa. Kawan tak pandai ni kawan. Tak apa, dia tahu dia tak tahu. Tapi kalau tak tahu, pas dia pula tak sedar, dia tak tahu sudah hijau. Mulalah belagak supaya orang tahu. Jeng. Bila kecek dengan dia, semua benda dia tahu. Bahaya makhluk ni. Sebab itulah di antara sifat terkeji, di antara sifat mazmumah yang dibincang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati. Antara sifat keji mazmumah adalah apa? Temo'o, dia panggil banyak berkata-kata. Berhi berkecek. Bila orang berhi berkecek ni, kalau sebut setajuk, habis dah tahu. Semua tajuk dia tahu. Pas tahu pula mengarut habis. Orang malah pasal dengan dia. Tahu belaka dia. Tahu pula mengarut tajuk. Habis segala ilmu ulah belaka, walaupun bukan bidang dia. Sebab tu Nabi sebut, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyathmut. Nabi kata, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat,
Cakaplah benda baik-baik. Kalau tak baik senyap. Tapi nafsu kita tak berahi duduk dengan orang senyap. Basuh ke minum air dengan dia daripada awal sampai hujung senyap dik. Tak sedap. Kita nak duduk dengan orang berhibuah. Kedok. Oh sedap dengan dia tu. Tak kering usi. Tu nafsu kita nak lagu tu. Padahal menjadikan orang ketawa itu satu benda terkeji. Kita tak belakangkan nafsu kita tu. Naik bah daripada Jetih sampai ke Kuala Lumpur senyap dik. Tak berahi tu kita tu. Kita nak buah. Tapi tak apa, bukan salah dia bercakap itu. Pastikan bercakap benda baik-baik. Kalau tubik di mulut benda kotor, maka Nabi sebut lebih baik kamu diam. Ni ilmu ni Nabi suruh ajar. Belajar ilmu fardhu ain, kena kita kurang gapo. Kalau bab fiqh gapo kita tak pandai, ngaji dia tu. Ngaji dia. Pada setiap hari pastikan kita dapat memberi waktu yang khas untuk belajar ilmu syariat. Ini pesan Syekh Ahmad Fahmi. Dia kata apa? Pastikan pada setiap hari kita dapat memberikan waktu khas untuk belajar ilmu syariat. Beres kita dah, beres dah. Walik orang pada luar ni ngaji bila? Lepas garis isam. Niat comel lah, tak apalah tu. Paling tidak kita wakafkan diri kita untuk duduk dalam majlis ilmu antara garis isya. Tak apa dah tu. Kodah kita zaman sibuk akhir zaman ni boleh duduk cokor garis isya tu. Tiap-tiap malam tanpa terlupa dah ada sama tiap malam. Tu baguslah tu. Tambah pula subuh hari-hari minggu, alhamdulillah. Boleh pergi kuliah duha, comel. Makna bertambah. Biar ada sehari tu duduk khaskan waktu untuk belajar, terutama daripada ulama-ulama yang soleh yang mewarisi tugas para anbiya alaihimussalam. Maka kita kena duduk dan belajar ilmu. Cari dan tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat, dihilangkan oleh Allah Ta'ala daripada muka bumi. Apa sahaja dia? Sebab satu hari nanti ilmu itu akan diangkat. Macam mana yang kita baca hari itu ilmu itu diangkat? Adakah orang itu cerdik, esok jadi bodoh? Bukan gitu. Allah Ta'ala angkat ilmu biqabdil ulama, dengan mematikan orang alim. Mati. Akhirnya yang tinggal adalah orang jahil, orang tak pandai. Maka yang tak pandai, yang jahil, yang bodoh inilah diangkat menjadi pemimpin. Maka dia keluarkan satu mengeluarkan satu fatwa dan pendapat dia salah, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Apa puncanya? Kerana ulama sudah mati. Tapi berkala itu akan berlaku. Ya. Satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, ilmu diangkat biqabdil ulama, dengan mematikan ulama ini. Katanya para ulama dalam tafsir hadis itu, ulama ketika itu masih ada dan masih mengajar dan masih berfatwa dan masih memberi nasihat, tetapi nasihatnya tidak dipeduli oleh orang awam. Itu pandangan yang kedua, biqabdil ulama. Boleh terima, tak boleh terima, biar baca kitab hadis. Maka dua pandangan ini diseru pada kita Syekh Ahmad Fahmi, carilah ilmu, belajarlah, usahalah ikhtiar, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Paling kurang sebut tadi cari ilmu buat apa? Untuk kita buat amal. Kalau rasa boleh tegur orang, alhamdulillah. Tapi tegur boleh. Tapi basicnya adalah cari ilmu fardhu ain, akidah, fiqh, tasawuf, qada untuk kita buat amal diri. Sebutlah kitab. Saya ustaz, kalau bab fiqh semaya, ni kitab saya ngaji ada. Ni ustaz kalau bab fiqh fardhu ain, akidah, ada ngaji ustaz ni. Ada ngaji bab kitab Faridatul Faraid. Ni ada ngaji bab Durus Samin, ada ngaji. Ni akidah Muslim. Ni ada perisai mukallaf, ada ngaji dia ni, ada ngaji kata guru. Siapa ngaji ke siapa ni? Ustaz ni, ustaz. Dia boleh sebut. Ni bab fiqh maya goni ni bab fardhu ain ni ngaji dengan siapa ni? Ada ngaji kitab ni, Muniatul Musalli, ada ngaji dia ni. Ngaji dengan ustaz ni.
Ada ngaji ilmu fadha'in tasawuf. Ada ustaz basically abang ngaji kitab penama bagi hati. Syekh Abdul Qadir Mandiri nak kenal lagu mana, sifat mazmumah, sifat mahmudah, nak kenal deki, riak, sombong, takabur, ujub, nak kenal lagu mana. Itu nama ilmu fardhu ain dalam 3 bab. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Wajib atas tiap-tiap individu. Tak payah sibuk benda lain. Hak tu tak cakap nak unggah dah tu. Tiba-tiba pergi belajar, pergi sibuk benda yang bukan kait dengan kita. Tak kerugi besar kan? Kecuali dia hamba pandai dah ustaz. Kalau pandai dah tak apa. Pas kalau pandai dah jangan ngaku pandai. Pula amal untuk kita. Alhamdulillah ni mengaji dah ni. Kena dah tu ujub lagu mana. Kena dah mengupak lagu mana. Kena dah riak lagu mana. Kena dah sabar lagu mana. Kena dah takut mati lagu mana. Kena dah ni sifat zuhud lagu mana. Oh kena. Pada kita ni rupanya zuhud. Oh lagu ni rupanya riak. Kena habis. Tu baru kena. Baru lewat amal kedak. Tapi tak apalah selesai satu level fardhu ain tu. Pas kalau waktu tak kena, mualah tubik kawan dia mau tak kena kawan. Dia mau tak kena kawan. Kalau kata dah, tubik perkataan begitu tu. Itu tanda tak selesai ilmu fardhu ain. Kau tak je dengar. Tubik-tubik kawan kan ni. Sudah. Itu ada sesuatu di hati je. Kalau boleh nasihat, royak molek jangan cakap-cakap gitu. Tak jauh ni Allah Taala. Tapi jangan tak ada ramai yang nampak ke dia. Biasa orang kawan-kawan ni dia backing. Ngoyak molek. Ngoyak tu dah tak ada. Ilmu ini pada kita ngaji level pertama belajar, level pertama qada untuk kita buat amal untuk kita. Kalau kita rasa untuk memilih jalan sunat tegur orang, tegur comel. Tak apa. Kau tengok tadi demo maya lagu ni. Jangan gitu je atas muka tak kena demo maya. Yang kawan mu ni pelimo dah kawan ni. Belajar bab semaya jak mula. Pak orang tak guru, tak kena boleh nyawi ke dia. Pak tegur dia tu pula sama lewa dengan dia. Mula bidah main getah, ambil ikan sampai kali dengan dia. Marah. Kalau orang lain tegur, lain. Kelas-kelas dia hormat sikit tak apa mungkin. Dah saya mula lewa dengan dia. Mung siapa ngaku jak mula tegur orang dia. Akhir bala. Tu cerita fitnah akhir zaman. Yang iPad tujuh syukur. Cukup insya-Allah. Yang keempat. Kesimpulan ni nak tutup. Alhamdulillah rabbil. Kau nak baca alhamdulillah rabbil alamin lalu. Tak payah kita baca dulu. Baca kesimpulan dulu. Ada 2 kali 3 kali. Tak habis kita ni. Insya-Allah kita sambung untuk tanda-tanda kiamat besar. Pengarah yang sama Syekh Ahmad Fahmi dia karang satu kitab lagi tanda-tanda kiamat besar. Tapi ini baca kesimpulan dulu. Yang keempat insya-Allah kita sambung, hendaklah kita berusaha membersihkan hati daripada sifat-sifat kotor. Ini diambil daripada hadis Nabi yang dulu, orang yang takutkan mati dan kasihkan kepada dunia. Jadi dia suruh kita bersihkan hati. Lepas nak bersih hati kena ngaji kitab ke apa? Penawar bagi hati. Dia tak boleh ngaji kitab penawar bagi tangan. Kena ngaji kitab hati lah. Enggak payah lagu tu. Muka mengaji bab kitab tu semua kena atas kita, lekor kena atas kita. Jadi serabu. Mula kata kat aku semacam. Memang kata kita, pas kita tak sedap kata kita, sedap kata orang. Kata kita oh kena macam ni, kena tak betul semacam. Jadi nak betul waktu insya-Allah. Wallahu a'lam insya-Allah ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika 'ilma waj'alna mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.